Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dan kita dapat sambung. Allah bagi kita kesempatan untuk mempelajari kalamnya. Jadi kita dah masuk bahagian pecahan kalimah yang ketiga, iaitu fi'il. Okey, sebelum tu saya kongsikan dulu skrin kita ya. Baik, kita dah belajar tentang fi'il. Fi'il ni kita buat sekarang ni. Fi'il boleh dibahagikan kepada 3 pecahan, iaitu kalau kita pecahkan dia untuk mengikut masa dari segi pecahan masa, jadi kita ada fi'il madhi, kemudian mudhari' dan juga fi'il amar. Jadi fi'il ni kata kerja. Dalam fi'il kita juga dah belajar, dalam fi'il ada maklumat. Setiap kali kita jumpa fi'il ada maklumat, masa, nanti kita sebut tadi madhi kan, dan ada juga maklumat kosakata kerja lah, kosakata kerjanya, kosakata, dan juga ada maklumat pelaku. Dan dalam fi'il strukturnya ialah kata kerja, pelaku. Dalam fi'il ni semua macam tu. Maknanya struktur dia, binaan dia, satu kalimah tu ada siap-siap built-in dalam tu. Memang dah ada apa dia? Fi'ilnya, fi'il dan juga fa'il. Okay, fi'il kata kerja. Fa'il apa? Fa'il adalah pelaku. Macam itulah. Ada fa'il, semalam kita belajar, ada fa'il yang dijadikan sebagai dhamir mutasil. Jadi saya pecahkan lagi sikit di sini. Fa'il, bila kita belajar tentang fa'il, sedikit kita belajar tentang fa'il. Ada fa'il yang dengan dhamir mutasil bersambung. Ada juga fa'il yang dhamir mustatir, tersembunyi. Dhamir mustatir, maknanya pelaku tu kita tak nampak. Mustatir, tersembunyi. Kalau mutasil ni bersambung. Jadi kita dah lihat dah dalam pelajaran semalam pada fi'il madhi, kita dah buat dah. Jelas. Hari ni kalau kita jelas tentang fi'il madhi, kita memang nak akan masuk fi'il mudhari'. Ni fokus kita hari ni ialah fi'il mudhari'. Baik. Untuk kita kenal, untuk kita tahu fi'il mudhari', maknanya perubahan daripada fi'il madhi kepada fi'il mudhari', kita ada tanda. Kita ada tanda. Dalam Quran ni senanglah. Maknanya ada tanda tentang fi'il mudhari' tu. Okey, fi'il mudhari' dengan amal sekali. Okay, contoh macam ni. Kalau kita nak tahu fi'il mudhari', apa-apa pun sebelum kita kenal fi'il mudhari', kita mesti faham konsep fi'il madhi tu. Boleh kenal fi'il madhi, boleh kita kenal fi'il mudhari'. Kemudian bila kita dah kenal fi'il mudhari', kita tahu fi'il mudhari', kita boleh lagi cepatlah, senang je terus. Boleh nampak fi'il amar. Ni yang paling basic, paling senang sekali. Dia jangan cerita yang kita belum jumpa, kita cerita yang kita dah jumpa ni sekarang. Baik, kita dah tahu fi'il madhi. Fi'il madhi ialah, semalam kita belajar, kata dasar, dia kata akar. Dan kalau baca nota yang Cik Saziman kongsikan dalam grup WhatsApp tu pun sebenarnya itu rumusan lah. Sebenarnya pun saya pun selalu tengok rumusan tu dan gunakan semula untuk Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, jadi
kalau fi'il madi, kita tahu asas dia ialah kalimah 3 huruf. Di awal dan di akhir berbaris fathah. Dan kalau madi, kita terjemahkan sebagai telah ... oleh ia. Ini yang dhamir yang tersembunyi lah. Ini kata dasar. Kemudian kita belajar semalam, bila dia bersambung dengan dhamir mutasil, dia boleh jadi oleh ni berubahlah, oleh ia ke, oleh kamu ke, itu dengan dhamir mutasil. Jadi sekarang kita dah faham pasal fi'il madi, kita pun dah cuba buat dengan contoh-contoh ayat, kita boleh pergi kepada fi'il mudhari'. Okey? Okey, fi'il mudhari', tanda untuk fi'il mudhari' ialah ada huruf mudharra'ah pada awalnya. Pada fi'il mudhari' tu ada huruf mudharra'ah. Okey, tak tahu nak sebut huruf mudharra'ah tu, tak apa. Tapi kita macam kena ingat sikit. Okey, huruf mudharra'ah ada 4. Bila ada huruf ni, maknanya dia ni mudhari'. Ni tanda. 1, dia ada hamzah di awal. Hamzah, kemudian ada nun, ada ta, itu di awal ya, dan ada ya. Dia ada 4 ni. Kalau nak ingat, dia punya akronim anti. Hamzah, nun, ta, ya. Tertinggal pula. Anita pun boleh. Anti, Anita lah. Ana itu pun boleh. Ana itu. Ya dengan ta. Ana itu, Anita, tak kira lah. Tapi yang penting inilah 4 ni. Ada 4 ni maknanya itu fi'il mudhari'. Dan juga biasanya dia akan berakhir dengan, ini kalimah 3 huruf. Kemudian ni biasanya ada satu, dia kalau tak ada dhamir mutasil tu, maknanya depan ni ada huruf yang 4. Iaitu kalimah 3 huruf tadi ada hamzah, ada hamzah, nun, ta ataupun ya. Lepas tu akhirnya berbaris dhammah. Yang tadi kita kata baris fathah, dia bertukar jadi dhammah. Ini cara nak kenal fi'il mudhari' yang paling banyak dan paling basic. Baik, kita cuba tengok daripada ni. Pada kata kerja ni. Dekat sini ya, dalam table. Jadi kita lihat ya. Ini kata asal. Tengok skrin. Sekarang ni tengok skrin. Ada kata asal dan tanda awalnya ada apa? Huruf mudhara'ah. Di sini kita mulakan huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah tu dengan ya. Dia macam default lah. Kalau baca kamus pun, dia akan gunakan yang ya ni. Sebab dia sekali dengan yang asal ni. Sajadah telah sujud oleh ia. Sekarang dia jadi fi'il mudhari'. Dia akan jadi ya. Ya. Jadi dia tambah kepada kalimah tu tadi. Sin, jim, dal. Tambah ya. Perhatikan dia warna merah ni. Ya. Dan huruf akhir berbaris dhammah. Menjadi dhammah. Jadi terjemahan dia, ia sujud. Ia sujud. Ya ni bukan menunjukkan ia. Sebab dia ni di sini sebenarnya dhamir tu, pelaku dia tu tetap tersembunyi. Pelaku dia tu tersembunyi. Bila dia bariskan dhammah tu maknanya pelaku tu tersembunyi. Dia tak bersambung apa-apa, tak nampak. Jadi kita ni nasib baiklah. Maknanya ya tu bolehlah kita macam kita nak ingat. Kita punya device sendirilah. Maknanya kita nak ingat kalau ya ni rhyme dengan iya. Okey, bolehlah. Tapi ya ni bukan fa'il dia. Bukan tanda fa'il. Ini hanyalah tanda untuk huruf mudhara'ah nak menunjukkan ini dalam bentuk fi'il mudhari'. Ini kata asal dalam bentuk fi'il madhi. Lepas tu bertambah ya depan dia. Ya. Dan huruf akhir tu jadi dhammah. Maknanya ni fi'il mudhari'. Ia sujud. Dia jadi ia sujud. Perhatikan tanda awal ada huruf ya. Tanda akhir baris dhammah. Jadi dia akan jadi yasjudu, ia sujud. Kita baca kita baca bunyikan baris akhir tu. Sebab kita sedang belajar nahu. Nahu ni memang tengok baris akhir. Baris akhir dia boleh berubah tak?
Boleh. Kalau fi'il mudhari' kadang-kadang terjumpa yasjuda lah. Macam mana ni? Tu nanti dulu. Itu kena mengena dengan huruf nasab. Itu kita dah belajar sikit-sikit. Tapi sekarang ni kita nampak bila ada ya di awal kalimah ataupun ada ta di awal kalimah ataupun ada hamzah di awal kalimah ataupun ada nun di awal kalimah, lepas tu di akhirnya berbaris dhammah, itu maknanya dia tu fi'il mudhari'. Tanda awal ya, ta, hamzah, nun itu fi'il mudhari'. Okey, kita tengok ni. Yang ini dalam kaedah nahwu ringkas ni kita susun mengikut yang paling banyak dan kita mulakan dengan ganti nama diri ketiga. Ini ganti nama diri ketiga ni. Yang ni bukan. Yang atas ni ganti nama diri ketiga. Yang ini kedua. Ini pertama. Jadi yang tu je dulu. Ini yang paling banyak dalam Quran pun. Baik, kita tengok dalam yang contoh kedua. Ada huruf mudhara'ah ya. Kemudian dia bersambung dengan sin, jim, dal, kata asal. Di akhir ada waw, nun berbaris fathah. Ada waw, nun berbaris fathah. Lalu dia jadi yasjuduna. Jadi ini menunjukkan pelaku dia. Pelaku dia tu dhamir mutasil. Waw ni, waw jamaah. Jadi kita terjemah mereka sujud. Tak bolehlah kita terjemah kami lagi. Iya lagi. Kita terjemah mereka. Sebab dah ada tanda. Pelaku tu nampak. Mereka sujud. Yasjuduna. Kan? Lagi banyaklah perkataan macam ni kita jumpa. Yu'minuna. Banyak dalam Quran. Yunfiquna. Lagi yattaquna. Baris depan tu dia tak sebut. Tak kisah. Boleh jadi dhamma, boleh jadi fathah. Tapi tak pernah jumpa kasrah kan? Jadi tapi dia ada ya. Yang penting tu ya. Jadi yasjuduna. Boleh? Setakat ni boleh follow? Okey. Sekarang ta. Kalau ta pula, ini menunjukkan ganti nama diri kedua. Oh, satu lagi saya lupa nak bubuh perkataan ni kat sini. Jadi ini kalau dia jadi yasjudu, ini fi'il mudhari'. Basic. FR je. FR. Tak ada letak pelaku. Kalau ni FR, R. Masih sama. R tu untuk mereka. FR fi'il mudhari'. FR fi'il mudhari'. Ingat tak? Kita belajar pelajaran mula-mula tentang fi'il. Hari Isnin itu. Hari Isnin ke Selasa? Selasa. Okey. Sekarang ta. Sekarang ni ta pula. Okey. Dia attach kepada ta, attach kepada kalimah asal. Sin, jim, dal. Lepas tu akhirnya berbaris dhammah. Jadi dia akan jadi tasjudu. Tasjudu ni dia kongsi. Boleh Cik Wan? Pening ke? Tak, okey. Tasjudu kongsi. Satu untuk engkau lelaki, satu lagi untuk ia perempuan. Maknanya dia memang kita kena tengok konteks dia tu lah. Kadang kita boleh nampak perkara ni. Maknanya kalau ada depannya berbaris ta di awal kalimah, akhir berbaris dhammah, dia boleh jadi satu engkau sujud. Bila engkau sujud makna lelaki. Dan boleh juga jadi ia sujud untuk perempuan. Jadi kod dia, kalau engkau sujud lelaki, dia jadi F, R, E. Atau kalau perempuan, F, R, P. Fi'il mudhari' untuk perempuan. Menunjukkan ia. Okey, boleh. Saja. Okey, betul. Kalau dia tambah pula dengan ni kata asal, ta ni sambung kat depan, di akhir bersambung pula waw nun berbaris fathah. Jadi akan jadi tasjuduna. Jadi ni maksud dia apa? Kamu sujud. Kamu sujud. F R K S. Boleh buka mic ya kalau tak ada macam kalau tak menyusahkan, bukalah mic tu jadi boleh jawab sama-sama. FR? Tak boleh, bukan engkau. FR perempuan. Dia basic, dia yang asal. Dia memang
kalau tak ada tu, kita tak boleh cakap EP. Ya perempuan. Okey, bila ia kan kita tak letak apa-apa macam sajadat. Jadi FDP. Jadi kalau ia perempuan pun gitu juga, FRP. Jadi kita tahu dia maksud dia ia. Kalau FR je tak ada lain-lain tu maksud dia ia. Okey. Buka mic. Jadi kalau macam saya sebut tu nak sekali sama-sama sebut, saya boleh dengar lah. Jadi kadang-kadang kita sebut, kita dengar lain, kita tersebut lain. Jadi boleh saya bantu. Baik, seterusnya kata ganti nama diri pertama. Ada Hamzah. Okey, Hamzah tambah dia attach kepada sin jim dal. Kemudian di akhirnya berbaris dhamma, tanda tu akan jadi asjudu. Ini maksud dia aku sujud. Jadi FR A asjudu. Asjudu, aku sujud. Kalau di awal dia nun, sama juga. Attach nun tu pada sin jim dal. Kemudian di akhir ni berbaris dhammah. Dia jadi nasjudu. Maksud dia kami sujud. Kita juga boleh berpandukan pada kod. Kod tu FRK, kami sujud. Aku sujud, aku boleh tak dia ramai? Tak boleh kan? Aku memang satu. Nahnu tu dah already dalam tu. Dah ada dah siap-siap. Kalau nun di awal kalimah, huruf akhir berbaris zaman ni memang untuk kami. Dia takkan pula boleh jadi nasjuduna. Adakah nasjuduna? Tak ada. Kami itu dah menunjukkan ramai. Okey, nasjudu. Soalan. Dalam Al-Quran, kalau ada tak huruf mudara'ah, ada kalimah yang mula dengan huruf mudara'ah, tapi dia bukan, Tu kena ada. Ada pola, ada wazan yang kata dasar tu dia memang bermula dengan huruf ni, huruf ta. Sebab tu kita tak boleh kata dia tu pelaku. Ada sebab yang lain lah. Okay. Tapi kita tengok baris akhir. Okay. Tapi kalau untuk mengenal dia adalah fi'il mudhari, mesti ada huruf mudara'ah. Dan kita kena tengok juga. Mestinya kalau ada huruf mudara'ah itu adalah fi'il mudhari. Tak semualah. Tapi nak jadi fi'il mudhari mesti ada unsur betul. Lagi satu, kita kena tengok juga bila kita tengok macam kita muskil kan. Dia ada juga ta dekat depan ni, tapi apa yang kita boleh buat ialah kita tengok baris akhir pada kalimah tu. Kadang-kadang kan macam ada wazan tu, kalau dia fi'il madhi biasa dia mesti dia akan baris fathah. Lagi satu, keadaan yang macam tu perkataannya tidak begitu banyak di dalam Al-Quran. Wazan yang ada ta tu. Satu lagi mungkin ada orang yang confuse kan kalau wanu tu tengok fi'il. Fi'il isim. Fi'il jamak. Isim. Kan? Maksudnya isim kot. Isim jamak, jamak muzakkar salim. Betul? Ada confuse lah. Boleh. Tapi wainun ta. Baris fathah, betul. Untuk yang itu, yang jamak muzakkar salim tu, depan dia mesti bukan huruf mudhara'ah. Contoh muslimuna. Dia tak boleh pula jadi kita tambah tamuslimuna. Dia tak jadilah. Tak boleh. Dia bukan macam tu. Lagi dalam Quran tu dia jelaslah. Kalau kita tengok waw nun berbaris fathah di akhir kalimah untuk menentukan yang dia tu bukannya dia adalah isim, bukan fi'il. Dia di awal dia bukan ta ataupun ya. Di awalnya tu bukan ya atau ta. Kalau ya barulah fi'il. Kalau ta fi'il. Tapi kalau dia di awal dia tu bukan, tu isim. Boleh tak? Okey, faham insya-Allah. Ini tadi kita dah buat. Baik. Kemudian bila kita nak tahu, kita dah tahu fi'il mudhari', maknanya macam ni kan tadi, fi'il madhi kita tahu dia kalimah 3 huruf. Kemudian kalau fi'il mudhari', sekarang kita nak tengok amar. Fi'il madhi kalimah 3 huruf, di awal dan di akhir berbaris fathah. Kalau fi'il mudhari' pula, masih lagi ada kalimah 3 huruf tu. Masih ada. Tetapi ada penambahan. Okey, kita ambil yang basic, penambahan huruf mudhara'ah yang ya dulu. Ada tambah ya,
akhirnya berbaris dhammah. Ni sebab sekarang ni saya nak bergerak kepada fi'il amar perubahan tu. Macam mana kita nak kenal? Okey, daripada madhi nak pergi ke mudhari' dan pada mudhari' baru boleh nampak amar. Mesti tahu tiga-tiga perkara ni. Baik, jadi mudhari' tu kalau mudhari' ada penambahan ya di awal kalimah, huruf akhir berbaris dhammah. Sekarang ni fi'il amar. Kalau fi'il amar masih lagi mengekalkan kata dasar tu tetap ada sebab itu kosakata. Jadi dia akan macam ni. Huruf mudharra'ah ni tadi ditukar, dia akan bertukar menjadi hamzah wasal. Hamzah wasal dan baris akhir dhammah ni tadi, dhammah akan menjadi sukun. Dia akan jadi sukun. Dia macam tu je. Ini fi'il amar. Okay, contoh macam tadi kita tengok kata perkataan dia ialah sin, jim, dal. Sajadah. Lepas tu kita tambah, kita letak lagi, kita letak je dulu sin, jim, dal. Kemudian bertambah dengan ya berkalimah yas, jutu. Okey. Untuk fi'il amar pula masih lagi sin, jim, dal. Tapi sekarang ya jadi hamzah wasal. Apa pula buat macam ni? Sujud. Okey. Sin, dal. Kita kekalkan baris tu. Baris daripada kita kekalkan baris daripada fi'il mudhari'. Ni kekalkan, ini kekalkan, tetapi yang akhir tu ubah. Dia jadi sukun. Bunyi dia usjud. Usjud. Ini basic prinsipal dia ni je. Ini kalau kalimah 3 huruf, dia tak ada masuk huruf cacat ke apalah. Kalau huruf cacat, macam semalam kita dah sebut sikit, dia akan kita cuba dengan macam mana? Kita buangkan huruf ilah tu kan. Jadi yang ni kita buat macam ni je dulu. Faham konsep ni. Jadi daripada tadi kalimah 3 huruf di awal dan di akhir berbaris fathah. Bila dia jadi fi'il mudhari' ada huruf mudharra'ah iaitu antaranya ya ataupun hamzah ataupun ta ataupun nun. Jadi kat situ berubah. Dan baris akhir untuk fi'il mudhari' baris default ataupun yang asal ialah baris dhammah. Kemudian bila dia menjadi fi'il amar, huruf mudharra'ah bertukar menjadi hamzah wasal dan baris akhir menjadi sukun. Dia prinsip yang tu je. Biasakan, dia biasa faham konsep tu, nanti kita akan lihat perubahan. Satu komen, ini adalah untuk apa? Untuk kalimah yang tak ada huruf cacat. Yang ada huruf cacat kita nanti dulu. Setakat base ni kita kenal kan? Kita kenal. Kita cool. Ya betul. Ya. Cool tak ikut ni kan? Sebab ada huruf. Dia ada huruf. Jadi untuk asas ni kita kenal saja. Ya betul. Tak ada huruf cacat, ini dia punya usjud. Kalau ada huruf cacat, kita just kenal. Kita kenal betul. Ada perkataan maksud Cik Saziman ialah macam contoh macam mana nak buat. Kita satu perkataan qala kan. Contoh perkataan qala dia 3 huruf. Ada 1 qaf, lam. Jadi ada 3 huruf. Tapi sekarang ni bila dia jadi perkataan yang sama, macam mana pula bila dia jadi mudhari'? Dia ada ya. Yang penting dia ada ya, tetapi kita dah kenal banyak sangat dalam Quran perkataan ni. Dia alif tu jadi waw. Lepas tu lam tu yaqulu. Kita dah banyak kali jumpa ni. Yaqulu. Jadi kalau yaqulu, kalau dia jadi amar, dia tinggal dah tak ada, tak nampak pun hamzah wasal tu. Dia terus jadi ul aja. Dia membuang pula huruf tu di tengah. Tapi tetap baris sukun. Tetap baris sukun. Satu lagi wakiyah. Tu jangan jumpa juga. Tak apa, biar dulu. Tapi kita ambil perkataan yang kita dah jumpa dalam Fatihah ada. Contoh hada. Jadi hada. Ni ada 3 huruf. Walaupun tak sebut kan. Hada. Okey, sekarang
Hada masih lagi 3 huruf tu. Jadi akan jadi kalau dia punya dhamma, okay, jadi Yahdi. Yahdi. Dia ikut je. Dia dipanggil, ini yang dikatakan dhammah dia muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Dhammah yang diandaikan. Okey, jangan risau term. Tapi untuk yang mungkin dah pernah belajar, macam itulah. Saya harap yang dah pernah belajar kat mana-mana ke ataupun sebelum ni, okey, faham lagi, bertambah kefahaman tentang konsep ni, perubahan ni untuk huruf-huruf yang tertentu ataupun untuk perkataan tertentu. Jadi bila dia jadi amar, cara dia ialah membuangkan huruf cacat tu. Dia buang je huruf cacat tu. Jadi tinggal hamzah wasal. Dia jadi ihdi. Buang hamzah. Buang ni tadi ni. Ni buang. Dia buang. Kenal, kita kenal sajalah. Kenal. Kita kenal je lah. Ni kita dah jumpa dalam Fatihah. So ni apa pula? Ni kasrah tu. Cik kata itu kalau kasrah mestilah dia tu isim. Tapi yang ni bukan. Ni bukan. Sebab kata dasar ini adalah maksudnya penambahan ataupun tanda. Kata dasar dia ni 2. Jadi kat situlah ya. Ni maknanya kita kat sini kita buang. Sebenarnya ada huruf ya tu tapi dah kena buang. Baik, kita cuba tengok latihan ataupun buka semula. Ini kata kerja perintah yang macam nak tunjuk tadi. Tadi saya dah explain dekat dalam nota tu. Tapi ni cerita dia dalam table ni samalah. Cuma kat sini ada penambahan. Kalau ada tambah wow. Ni hamzah wasal. Kemudian ni kata asalnya. Kemudian tanda akhirnya ialah dhammah. Selepas dhammah tu ada wow. Ada dhammah, lepas tu ada wow. Lepas tu dia jadi macam ni lah. Usjudu. Panjang sikit. Ni jadi matabi'i. Usjudu. Maknanya terjemahan dia tak boleh engkau. Sujudlah oleh kamu. Apa dia punya kod? Sini kod dia ialah FA sahaja. Kalau di sini FAKS. Ini fi'il amar hanya untuk kata ganti nama kedua sahaja. Penerima dia tu hanyalah engkau ataupun kamu semua. Ini yang default dia lah. Tak ada yang lain. Jadi kita tak payah susah hati. Lagipun dalam Quran perkataan yang sama berulang-ulang. Jadi kita punya matlamat supaya kita boleh kenal kalimah dan boleh terjemah Al-Quran. Jadi kalimah yang dalam Quran. Bukan nak bercakap bahasa Arab, bukan nak berdebat. Memang tak payah debat dah. Cerita dia tak payah. Kita buat ni, kita faham, kita baca Quran, kita lebih faham. Straight away kita dapat maksud daripada pembacaan kita tu. Bacaan yang sebut huruf tu tadi. Okey. Terdapat fi'il mudhari' dan fi'il amar dengan ganti nama dhamir yang lain di dalam Al-Quran. Sila rujuk muka surat 41. Mengenal kalimah kata kerja. Okey, mari kita buat latihan 16 fi'il mudhari' dan fi'il amar. Ni senang sikit. Jadi kita tengok kat tepi ni Yadribu. Ada kala maksud dia membuat, ada kala maksud dia memukul. Ada beza sikit. Yadribu. Ada juga maksudnya kadang-kadang keluar. Yadribu ni ada maksud keluar pun ada. Berusaha di muka bumi, mencari rezeki. Dia terus maksudkan yadribu. Memukul. Memukul. Tapi yang ni kita ambil yang ia membuat. Yadribu, ia membuat. Jadi kalau di sini yadribuna. Jadi mereka membuat. Tadribu, engkau ataupun ia membuat. Tadribuna, kami membuat. Ini salah ni. Kamu, saya salah baca. Kamu membuat. Adribu, aku membuat. Nadribu, kami membuat. Ni dah bawah ni fi'il amar. Idrib. Idrib. Buatlah oleh engkau. Idribu. Buatlah oleh kamu. Mari kita cuba buat untuk perkataan yang berikutnya. Okey, sekarang perkataan ya'lamu. Apa terjemahan dia? Ia mengetahui. Mengetahui. Apa dia punya kod? R.
FR sajalah. Okey, ya'lamuna. Mereka Mereka mengetahui. Betul. Ta'lamu. Tengok sebelah ni. Engkau, ia perempuan mengetahui. Itu FR, I, FR. engkau mengetahui, ataupun FR, P, ia mengetahui. Okey. Ta'lamuna. FR Kamu mengetahui. KS. Bagus, Nura. Okey, jadi terjemahan dia kalau kita nampak FRKS, terjemahan dia apa? Kamu mengetahui. A'lamu. Aku. RA FRA. A Na'lamu. Kami mengetahui. FR, kami mengetahui. RK. I'lam. FA FA. Maknanya memang tahulah aku kalau ketahuilah oleh engkau. Dia punya default lah. Kita ambil yang tu FA maknanya engkau, oleh engkau. Taulah oleh kau. Buatlah. I'lamu. FAKS Buatlah oleh kamu. Apa maksud mengetahui ni? Astagfirullah. Apa tu? Tak tahu. Ada bunyi kuat. Mungkin orang kedai bawah. Okey, ia mengetahui. Perkataan mengetahui ni kita selalu ingat macam kita tahu je lah kan. Tapi sebenarnya sebelum seseorang tu tahu, dia ada proses apa? Belajar. Belajar. Selalunya dalam Quran ni bila maksudkan ya'lamu, ketahuilah olehmu. Banyak kan kita jumpa perkataan ni, ketahuilah olehmu. Ya. Jadi maknanya semua orang ni Allah perintahkan, belajarlah kamu sampai kamu tahu. Macam mana korang semua tahu? Tak ada orang yang lahir-lahir pandai sendiri, pandai terus. Tak ada. Semuanya diajarkan oleh seseorang. Dan atas tiap-tiap yang berilmu ada yang lebih berilmu. Jadi who is your first teacher? Macam itulah. Jadi kita ni dari kecil sebenarnya kita dah belajar dieksposkan kepada bahasa Arab ni. Lahir-lahir, kalau kita ni lahir sebagai orang Islam lah. Lahir-lahir je, kalimah yang kita dengar dulu apa? Azan. Kalimah bahasa Arab tu. Bahasa Arab yang kita dengar dulu. Allahu Akbar. Jadi kenapalah kita tak tahu lagi maksud dia. Jadi maknanya dia tahu tu kena datang dengan belajar. Ilmu before amal. Ilmu qablal amal. Ilmu sebelum amal. Dia alim dengan alimah ni, a'lamu dengan a'malu sebelah-sebelah je kan. Tukarkan huruf saja, betul tak? Jadi dah boleh buat ni. Maknanya dah boleh tengok. Ya'lamu kalau kata ya'malu. Dekat je. Ya'malu. Amal. Mesti ada ilmu dulu, mesti belajar, baru boleh buat amal. Baru boleh buat kerja. Mana ada orang kerja-kerja dia tak tahu apa yang dia buat. Tak ada. Jadi ni cerita perkataan ni lah. Dalam Quran selalu jumpa ni perkataan ni. I'lamu, ketahuilah olehmu. Maknanya belajarlah kamu, sampailah kamu tahu. Kalau mereka mengetahui ni, maknanya mereka tu dah tahu kerana apa? Kerana mereka dah dengar, mereka dah belajar tentang sesuatu. Baik, contoh perkataan berikutnya. Yaf'alu. Ia. Ia. F. Ia melakukan. Yaf'aluna. Mereka melakukan. Mereka sama. Fa'al. Mereka melakukan. Taf'alu. Engkau melakukan. FR. Kalau kita pilih engkau, that means it's for men, lelaki. Kalau kita kata perempuan, ia. FR. P. Ia melakukan, maknanya perempuan. Kalau engkau melakukan, lelaki. Taf'aluna. Kamu melakukan. FR. RKS. Jadi kamu melakukan. Kamu tu kat mana yang ini? Dia macam kalau kita nak terjemah ikut dia punya turutan ni, dia jadi tak kena pula. Maksudnya dalam bahasa kita, melakukan oleh kamu is out. Jadi that's why letaklah dia ni ke depan lah ikut convention bahasa Melayu pula. Berlaku di depan. Satu lagi nak bezakan dia dengan fi'il madhi.
Kalau fi'il madi kita letak kat belakang kan, telah melakukan oleh mereka, fa'alu, telah melakukan oleh mereka. Tapi kalau fi'il mudhari' kita kedepankan pelaku tu. So dapat bezakanlah. Af'alu, Aku. FR A. Aku melakukan. Naf'alu, FRK. FR K. Kami melakukan. If'al, FA. F saja. Lakukanlah oleh engkau. If'alu. FA kamu semua KS. Masya Allah. Alhamdulillah. Okay, ni perkataan yang seterusnya. Oh, macam ni ada kata if if Apa dia? Ada side coach Salah ke? Yadkhulu, ia memasuki. Yadkhuluna, Mereka. mereka RR. memasuki. FRR. Tadkhulu. Tadkhulu. Kau. Kau. Kau masuk. Perempuan dia. Kalau masukkan itu FRE. bukan kau memasukkan. Atau mereka memasukkan, ini memasuki. Beza sikit, ada beza. Dia bukannya memasukkan. Apa beza masuk dengan memasukkan? Memasukkan. Satu tak ada objek. Satu masuk, keluar, masuk. Kita sendiri yang buat perbuatan tu. Tapi kalau kata memasukkan, ada sesuatu yang lain. Apa Subjek. you buat? Ada objek lah cerita dia. Ada yang kena masukkan tu. Okey. Siapa yang masukkan kita dalam grup WhatsApp? Oh tak, saya masuk sendiri. Contoh kan beza. Adkhulu binafsi. Aku masuk sendiri dengan diriku. Dah boleh dah cakap Arab sikit Kalau nak cakap dah boleh. Kalau dah tahu fi'il mudhari' ni dah senang. Dah boleh dah. Adkhulu binafsi. Aku masuk sendiri. Okey. Yadkhuluna, mereka masukkan, mereka masuki. Tadkhulu, engkau memasuki. Dan juga ataupun Ya. ya, perempuan. Betul. FRP. Tadkhuluna, kamu Masuki. Kamu semua. adkhulu, FRE. FRA. Aku memasuki. Nadkhulu. Kami. Sekarang dia jadi fi'il amar. Udkhul. FE. Udkhulu. Kamu semua FA. KS. Yes. Masuklah oleh kamu. KS. Right. Alhamdulillah. Ada soalan? Masuklah oleh kamu. Okey. Ada soalan? Ada jelas? Kalau masuklah oleh kamu perempuan, ada juga. Dia tambah ya, dia jadi ya pula. Dia buang nun. Udkhulu. Macam dalam surah Al-Fajr tu. Udkhuli, fadkhuli fi jannati. Fadkhuli. Itu untuk perempuan lah tu. Okey, baik. Kita cuba buat latihan 17. Kalau tak ada soalan, kita buat latihan 17. Ada ke tak soalan? Pause. Okey. Kena absorb. Ada soalan ke? Kawan-kawan online? Dekat dalam dewan ni tak ada Cik Hashim boleh? Time's up. Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Nanti kalau rasa jelas ke apa, komen-komen lah sikit, bagi review. Mungkin bagi dekat dalam grup WhatsApp. Lepas tu macam mana, bagilah maksud saya tu sebagai langkah-langkah pembaikan. Jadi lepas tu apa lagi seterusnya kalau dah tahu ni, macam bolehlah try to engage untuk buat semakan. Siapa yang nak, dah rasa saya dah boleh ada kemahiran asal ni, kena start cuba terjemahkan. Contoh macam dalam mushaf latihan ni kan, semalam kita dah tengok pada surah Fatihah,
Kelas malam tadi kita dah buat ya, saya semua ni surah Fatihah. Jadi cuba kita tengok fi'il mudhari' yang dalam Fatihah ni. Saya percaya hampir semua dalam kelas ni dah terjemahkan Fatihah ni, kerana yang atas ni semua kita dah belajar dah. Maknanya macam mana nak terjemah, kenapa, 1, 2, at least sampai 4. Dan kita masuk yang 5. Yang ayat 5. Katalah kita belum belajar sebelum ni. Jadi kita dah belajar hari ni. Apa dia? Macam mana kita nak terjemahkan tu? Iyaka given, saya akan bagi tahu kerana ni special sikit. Dia kita panggil dia ni kita panggil maf'ulun bi muqaddam. Tapi no need to worry. Buat masa ni saya bagi tahu dulu. Hanya kepada engkau. Jadi nak budu FRK. Saya nak terjemahkan Kami mengabdikan diri. mengabdikan diri. Kami ni kena huruf kecil sebab dia merujuk pada kita, bukannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mengabdikan diri. Yang kita tambahlah imbuhan yang sesuai. Kami mengabdikan diri. Wa dan iyaka sama tadi, Hanya kepada engkau. dan hanya kepada engkau. Yang mana kita dah tahu, kalau kita rasa tak nak tulis, tak apa, tak payah tulis. Tapi dengan syarat kita dah tahulah maksud dia apa ya. Hanya kepada engkau. Wa ni dan. Nasta'in. Kami memohon pertolongan. Right, kami memohon pertolongan. Ihdi fi'il amar. Ya, Tunjuki tunjukkanlah oleh engkau. Engkau. Tak boleh cakap tunjuki. Tunjuki tu sebenarnya tak ada dalam bahasa Melayu. Kita kata tunjukkanlah. Dari segi bahasa kita lah. Lepas tu ada isim yang lain. akan Akan, tambah akan kami. Akan kami. Ni ada yang lain dah boleh dah. Ni dah boleh buat. Ni ada baris atas. Jadi tambah lagi akan. Akan jalan. Jadi as-sirata al-mustaqimah tambah yang yang. Kita belajar frasa sifat yang lurus. Kat sini badal. Nampak badal? iaitu Badal tambah iaitu. Pelajaran yang saya bagi dululah. Masa saya tak pernah ajar yang ni. Tapi given lah, maknanya saya akan bagi tahu benda-benda kita tak belajar. Kita tak akan tanya benda yang belum belajar. Tapi sekarang ni, okey, kalau nampak badal ni, kenapa teacher tambah iaitu? Ada perkataan badal. Tambah iaitu. Iaitu jalan. jalan. Ini frasa apa? Frasa MIL tambah bagi. Bagi allazina, orang-orang yang orang-orang yang. An'amta fi'il madi'i FDE. telah memberikan nikmat Telah memberi nikmat oleh kau. Ala atas him mereka. ghairi. Bukan. Ada dalam kosakata tu. Bukan. Bukan. Ini frasa apa? Tambah apa? Daripada. Dia tambah huruf jar, betul. Bukan daripada al-maghdubi yang dimurkai. Yang ni bukan tambahan kepada nahu dia tu. Tetapi dia memang perkataan tu maknanya merujuk kepada orang-orang yang dimurkai. Pula tanda untuk orang-orang tu. Jadi kita kata yang dimurkai. Ala atas him mereka. dakwa dan la Tidak. ni la nafiyah, bukan la jazam. Kalau bukan tidaklah betul. Kalau kita kata la ni janganlah, salah. Disebab la nafiyah. Tidak. Apa? Adhalina. Tengok ni. Ya nun baris fathah. Sekalian yang sesat. Sekalian yang sesat. Sekalian yang sesat. Macam tu je. Dah dapat dah Fatihah. Jadi dah boleh praktis. Nanti graduate. Bukan graduate. Macam mana step up tu mushaf yang tak ada colour. Mesti cuba. Buat balik semula. Penggalkan macam saya penggal tu.
kemudian cuba terjemahkan. Boleh Boleh, insya-Allah. Dia sebenarnya ikutkan dia satu ni. Ingat tak? Ni Cik Wan kita belajar itu. Modul 2. Tapi buat masa ni yang pelajar modul 1 tak apa, terjemahkan je hanya kepada engkau. Itu modul 2 gitu kita belajar. Hanya kepada engkau. At this point macam belum perlu lagi lah. Hanya kepada engkau. Cik Wan masuk dua-dua. Modul 1 pun dia masuk, modul 2 pun dia masuk. Setakat ni dia kata apa? Boleh hope kan? Boleh. Lupa tu normal. Tambah pula bulan puasa. Bukan nak salahkan bulan puasa tu. Baik. Jadi kita balik semula kepada latihan. Kita cuba Sepatutnya kita boleh ni 15 minit ni siap. Okay, buat sama-sama. Turn on mic, buka mic. Jadi mudah-mudahan kita boleh together lah kita buat. 11 fi'il mudhari' dan amar. Apa yang kita perlu buat? Tandakan fi'il yang betul seperti contoh. Semak dan terjemahkannya bersama guru. Okey, kod yang tadi tu. FRK maknanya kami. Plus ni maknanya ada dot tu kami. Ataupun kami plus dot. Aku. Kalau FRKS dia plus kamu. Fi'il mudhari'i engkau. FRR mereka. FR sahaja ia. FA itu dia engkau. Lah oleh engkau. FAKS lah oleh kamu. Dot lah oleh kamu. Okey, kita cuba. Ya muru ia menyuruh. Jadi ada berapa ni yang kita kena semak ni? Dia ada macam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. So pilih satu. FR sahaja. FR. FR. Macam mana kita dapat? Kita tengok tanda. Yes. Okey. Yuqimuna. FRR. FRR. Jadi kalau kita tahu FRR terjemahannya Mereka. saya tak payah tulis pun dah okey dah kan? Boleh terjemah, betul tak? Okey, tipu. Kita Kau kerana kita tak ada masukkan FRP, jadi dia mesti maksud dia FR FRE. sahaja. FR sahaja. FR jadi salah bukan FR. FRI. FRI. FRE. FRI betul. Wah, student saya. Engkau menyalahi. Jadi terjemahan engkau Menyalahi atau kuat-kuat sikit cakap yang dalam kelas ni. Masuk suara. Tasfikuna. Mereka. FRKS. Mereka FRKS. Terjemahan dia Kamu menumpahkan. selalunya menumpahkan apa ni dalam Quran? Tasfik. darah. Darah. Tasfikud dima. Tak ni tasfikuna. Jadi kamulah, kamu menumpahkan. Akhluqu. Aku. FRA. FRA. Jadi terjemahan dia Aku menciptakan. cipta ataupun aku menciptakan. Yudhillu. FR. FR saja. Dia menyesatkan. Dia menyesal. Dia menyesatkan. A'udzu. FRA. FR. Terjemahan dia Aku berlindung. banyak tadi dah boleh dah tengok a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Itu semua perkataan dah belajar. Kan? Qul a'udzu birabbil falaq. Satu je belum belajar al-falaq. Tak banyak dalam Quran. Jadi qul a'udzu dah, a'udzu dah, bi dah, rabb dah. Al-falaq je belum. Itulah qul huwallahu ahad dan tak ada a'udzu. Apa? Fi'il mudhari'. Ada satu ayat dalam Quran tu. Agaknya kalau saya tulis dekat sini boleh kot. Cuba cuba kita terjemah ayat tersebut. Ayatnya ialah dengan menggunakan perkataan tadi tu.
Tak ada color. Ada satu beberapa je yang saya belum ajar. Okey. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Surah 2 ayat 67. Okey, jadi cuba kita buat a'udzu Aku berlindung Aku berlindung kepada Allahi kepada Allah Allah an Akad. bahawa. bahawa Jadi kita belajar kata tugas harfu nasab an. nasab Bahawa aku menjadi. Ini aku menjadi. Aku menjadi. Dia sebenarnya dia ni fi'il mudhari' tapi kita belum belajar fi'il di sini. Min daripada Daripada jahilina. Orang-orang yang orang-orang yang jahil. orang-orang yang jahil. Kalau kita tak tahu jahil pun kita tahulah ni. Dah boleh dah terjemah. Surah berapa ni? Alhamdulillah. 2 ayat 67. Kan? Iya, doa kan, doa. Doa. Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ketika Bani Israel tu tanya dia macam-macam. Ya Allah, kenapalah kau tanya? Jahil ni mana tak tahu kan. Baqarah. Ignorant. Maksud Ignorant. ignorant. Tak tahu kerana macam-macam sebab lah jahil. Jahil. Okey, kita balik kepada latihan kita tadi. Seronok saya. Maksudnya macam yang dah belajar dah terus boleh buat. Belajar dah boleh buat. Dah boleh terjemah. Sikit-sikit pun. It's nothing kan? Yawaddu. ya. Ya mengingat. Ya menghafal. Menginginkan. Ya Tatil. Alright, kita pergi bawah perkataan tu yadribu. Ya. Ia buat. Cuma dia membuat. Idribu. Amar. Saya amal. Amal. Taklah. Kamu. Jadi kalau kita tahu F-A buatlah Makan. PS. kamu. buatlah. Okey, saya nak dengar yang tu lah tu. Ini yang kalimah 3 hurufnya. Lepas tu dia tambah dengan lah. Lah. Buatlah Boleh. oleh Kamu. kamu. Taklah oleh kamu. Pelaku tu kita tengok sini. Jadi kalau KS oleh kamu. Idribu kamu sebab ada waw. Waw alif tu, waw. FRR. Guna Faham. Mereka. Ya. FRR. FRR. Terjemahan? Mereka. Belanjakan. Belanjakan pun boleh, menginfakkan pun boleh. Peluang infak masih terbuka ya. Belum tertutup lagi untuk pembangunan mushaf ni. InsyaAllah kalau dapatlah membantu kita ni Al-Bayan ni. Kita masih lagi dalam proses nak membangunkan mushaf untuk pendidikan, tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran ni memang ada je lah. Tukhriju. FRE. FRE. Kalau perempuan tak ada dalam yang ni, kita tak test yang pasal perempuan tu sebab kita ambil yang mana Cik Wan? FRE. Jadi FRE ialah Engkau Engkau mengeluarkan. Kalau perempuan ia, FRP. P. Kita tak masukkan lah. Kesian pelajar. Buat yang satu dulu, yang paling common. Kita buat yang common dulu. Kalau tengok kod ni, kita tak sediakan FRP. Jadi ia yang ni lah. Tengok juga pilihan jawapan. Either one lah. Boleh, betul.
Either one boleh. Kalau dia kita kena tengok sebut juga. Kalau pelaku dia tu lelaki, kita tak bolehlah terjemah dia ya. Tapi kalau terjemahan dia tu pelaku dia tu memang sebenarnya perempuan, jadi kenalah bubuh ya tu, kena P tu perempuan. Yasfiku FR. FR. FR saja. Ya. Ia menumpahkan. Taqtuluna FR FR. KS. kamu membunuh. Membunuh. Isma Fi'il amar. FR. kan Dengarlah lah Dengarlah oleh engkau. oleh engkau. Yasma'una FRR. FR FR. mereka Mereka mendengar. Mendengar. taqiluna. FRKS. FR. Terus sikit laju ke? Okay, sorry. Tengok screen. Mana ni cikgu? Tak. FRKS. Okay, dia bukan R lah pula. Kalau ta tu maknanya dia orang depan. Tapi tak payah bubuh boleh translate. Tak payah bubuh kamu semua kan. Tak payah, boleh cakap kamu je. Taqiluna jadi yang mana? FRKS. Ini terjemahan dia. Kamu mengerti. Kalau kita nak gunakan perkataan ni kan, sebab dia kata dasar dia ialah ain, qaf, lam, akal. Anda nak gunakan logic, reason. Jadi kat sini perkataan ni boleh juga kita terjemah kamu menggunakan akal. Dia punya the longer version is kamu menggunakan akal untuk mengerti. Use your head, you think. Tu bolehlah. Okey, kamu mengerti. Pengertian ni nak fahamkan deeper, you need a more process lah, maknanya menggunakan akal. Yahkumu. Ya. FR. FR. Yes. Ah. Ia mengadili. Ya. Hukum pun boleh tak? Yahkumu. Mengadili boleh. menghakimi boleh, menghukum Boleh. ya, Ia menghukum. pun boleh. Tengok konteks. Tudillu FRE. FR FRI. kau Faham. startkan. Engkau. Ini kita boleh start dah dalam doa daripada surah Ali Imran tu dah boleh terjemah dah. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Kan? Tukhrijun Tudillu bihi katsira. yaksibu Mereka. mereka. Kalau ya mereka. FR. Ya bolehlah macam tu. Maknanya ini sebagai satu device kita kan nak ingatkan. Kalau ya tu macam dia rhyme dengan ya. Ya. Jadi dia menunjukkan yang jauh itulah mereka. Kalau tak kamu anta. Macam lah, macam. Kebetulan macam. Tapi dia bukan fa'ilnya. Mereka mengusahakan. Okay, last. Habis dah. Okay, Alhamdulillah. Jadi kita dah selesai. Kita tinggal minggu esok kita belajar fi'il nakis. Okay, insya-Allah. Ada soalan? InsyaAllah. 1000 Hasna? buat lah. Ada soalan? Tak ada. Duit. Ni semua sekali yang kita buat tadilah. Jadi dah boleh start dah tengok dalam muka surat mushaf latihan ni, boleh bergerak pula kepada yang di sini. Ni banyak ni fi'il mudhari' ni kita dah buat dah. Okey, cuba. Ada masa tak? Dia seminit je lagi insya-Allah. Jadi kita dah tahu allazina apa dia? Terjemahan. Okey, ni badal kan? Okey, tadi saya sebut badal. Zalika apa? Itu. Isim isyarah. Isim isyarah. Terus terjemah. Saya tak tanya nama dia apa. Okay, don't worry. Terus terjemah. Kalau tahu dia isim isyarah, dia makrifah lagi baguslah. Tapi kita terus terjemah. Zalika itu.
Al-kitabu Adalah Kitab. Alkitab. kitab adalah Al-Quran ataupun Al-Kitab. La Tiada. ada. Lepas tu ada yang kalau ada macam ni dia tulis la nafia J. N-A-F-J makna kita kena tambah sebarang. Tiada Sebarang. sebarang. Ni kena tambah sebarang. Sebab ni bukan nafiah biasa. Ni nafiah lil jins. Maknanya menafikan segala bentuk. Dia dah tiada sama sekali. Maksud dia. Jadi penafian ni tanda dia apa? Isim selepas dia tu baris fathah. Dia isim nampak macam cacat tapi dia baris fathah. Ini maknanya kena tambah terjemahan tambah sebarang. Jadi tiada sebarang Roybin tak tahu lagi, teacher bagi tahu keraguan. Tiada sebarang keraguan fi Dalam. di Di Dalam. dalamnya Dalam. petunjuk li bagi bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Banyak perkataan ni kita dah buat masa kita belajar dalam modul 1 tapi maksudnya pelajaran huruf jar kan. Okey tadi saya kata apa bila ada badal tambah Iaitu allazina orang-orang yang ini added value lah, apa tu value add to the lesson. Kadang-kadang saya tak teringat pun nak cakap. Ni alhamdulillah teringat. Bila kata badal ni kan dan ada jamak muzakkar salim macam ni, lepas tu diikuti. Biasanya bila diikuti allazina ni, ini dipanggil sebagai jumlah ataupun ayat jumlah tafsiriyah. tafsirnya. Jadi dia merujuk semua Menerang. siapa yang dimaksud. Maknanya ada soalan yang kita boleh jawab di situ. Siapa dia orang-orang yang mutakin? Jadi ni menafsirkan. Ayat yang berikutnya tu mentafsirkan siapa dia orang yang mutakin. Dekat situ sebab tu tambah iaitu ya. Allazi ni lah. Allazi ni semua tu. Dia menerangkan. Jadi banyak dalam Quran macam ni. Jadi sebab tu kita tambah kita tambah iaitu siapa dia orang-orang yang bertakwa tu? Iaitu ni ciri-ciri dia yang lebih konkret. Yang al-muttaqin ni tadi very abstract. Muttaqin bertakwa. Ramai orang rasa dia bertakwa. Kita pun kadang-kadang rasa takwa dah aku ni. Aku bertakwa. Tapi sebenarnya Allah bagi penerangan lagi. Iaitu ni konkret. Mereka orang-orang yang yu'minuna Mereka beriman kepada Bagi. dengan kepada ni kabi yang kepada beriman mesti kalau ikut dengan harfu jar tu diikuti dengan harfu jar mesti beriman kepada. Beriman ni tak boleh dengan dia punya tu kurang sesuai lah. Beriman kepada yang ghaib. yang baik. Kita termasuk tak ciri-ciri ni? Dan mereka mendirikan. Mereka mendirikan. Okey, perkataan tu dah ada. Jadi kita tengok di sini. Dia ni fi'il mudhari' kita baru belajar tadi. Dan mereka mendirikan akan apa? Solat. Akan solat. Dan Ma. daripada Apa yang razaqna pelajaran semalam telah merezekikan oleh kami bagi mereka. Akan mereka. Kita jangan cakap bagi sebab tak ada huruf kat situ. Akan mereka yunfiquna. Mereka membelanjakan. Ini antaranya. Jadi kalau orang dia kata beriman tapi dia tak ikut Quran, dia tak faham Quran, dia tak percaya benda yang gaib tu, bukan bertakwa lah, jauh lagi lah. Lepas tu dia kata dia beriman tapi dia tak solat, tak beriman. Lepas tu dia dah beriman, dia dirikan solat tapi dia tidak membelanjakan harta dia pada jalan Allah, tak infakkan, tak jadi tak cukup, tak dapat. Tambah lagi pula. Ni boleh buat terjemahan. Tambah lagi. Itu tadi satu part. Okey. Ni tak payah iaitu sebab dia dah maktuf lah kepada ni. Dia dah ikut je yang ni. Sebab ada waw ni tadi. Jadi waw ni kaitan dia dengan yang ni juga.
Jadi bertakwa tu dan lagi orang-orang yang beriman itu Lagi dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman Mereka beriman bagi kepada bagi kepada kepada Yang- apa yang ni kita belum belajar. Macam mana ni pula ni macam nak terjemah? Okey, kita tinggalkan dulu. Kita akan sambung dalam pelajaran yang seterusnya. Jadi at this point setakat ni sebenarnya kita dah boleh dah. Dah boleh tak nak beriman kepada Quran ni? Dia kata kalau tiada sebarang keraguan, tiada sebarang keraguan. Allah yang kata tiada sebarang keraguan. Dia tersikit pun ragu pun tak boleh. Jadi adalah ayat-ayat yang menjelaskan tu. Janganlah kita ragu. Quran ni datangnya daripada Allah. Kita nak cabar-cabar ke, kita kata datang daripada Nabi lah, Nabi buatlah. Sekarang banyak gerakan-gerakan macam tu yang nak kata dia orang Islam tapi dia tetap katakan yang Quran ni Nabi cakap sendiri. Na'udzubillah. May Allah protect. Dia kata forward sangat thinking tu. Jangan open sangat, nanti your brains fall out kan. Ada orang yang terlampau open minded. Dia rasa macam itulah. Na'udzubillah. May Allah protect us. Baik, jadi saya tinggalkan kita semua pada hari ini dengan perkataan tadi ni. Mana sampai kita buat sampai ayat 3. Jadi cuba lagi seterusnya. Nanti sampailah kita jumpa FDM ni. Kita belum jumpa kan FDM? Kita baru jumpa FD, FR, FDM. Apa pula FDM ni? Okay, nanti insya-Allah pelajaran akan datang. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.